Hi, Assalamualaikum. Alhamdulillah, we meet again in our next Usrah lesson. As I mentioned in the WhatsApp group, okay, today's topic related with Salat, okay. And as usual, I would like to start by reminding ourselves that these two pillars, which is the basic of becoming a Muslim, before we talk about good Muslim itself, okay, we need to know the foundation of becoming a Muslim. And why this foundation is so important? Because this is the two things that are going to determine whether our path, our roads in this journey of life going to end in a rewarding place, or the other one, suffering place. Okay, as I told you before, these two pillars in pillars of faith and pillars of Islam itself, having the most important priority, which is the first ranking of both pillars at the first place. Okay, tangga pertama kepada kedua-dua rukun Islam kita dan rukun iman kita adalah berkenaan dengan Tuhan. Percaya kepada Allah Ta'ala, yakin dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian bersaksi sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ini adalah Tuhan yang satu dan satu-satunya Tuhan. Untuk meneruskan kehidupan ini, selepas memahami tangga pertama ini, kita perlu melengkapi maklumat tentang Tuhan itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kita tentang perkenalan dirinya sendiri kepada manusia ni. Dan manusia itu sendiri, bila dia mencari Tuhan, dia perlu mengenal Tuhan. Sebab itu wujudnya satu konsep yang dipanggil ma'rifatullah, mengenal Tuhan, mengenal Allah tu. Siapa Tuhan ni? Dan selalu saya ulang, untuk permulaan ketika diturunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama yang diwahyukan kepada baginda Nabi SAW untuk memperkenalkan zat Tuhan kepada Rasul yang terakhir, yang mana Rasul ini telah diangkat menjadi Habibullah, penghulu segala Nabi yang ada. Nak memahamkan konsep Tuhan menerangkan tentang dirinya menggunakan perkataan Rabb kedua-dua kalinya. Satu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, Iqra wa rabbukal akram. Allah belum lagi memperkenalkan namanya. Dia baru memberitahu kepada utusan yang terakhir ini ada Tuhan. Jadi kita nak kena kenal Tuhan ni siapa. So, seperti biasa, untuk mengenal Tuhan, kita kena mencari maklumat tentang Tuhan. Dan antara maklumat penting yang Tuhan sampaikan kepada kita dalam rukun yang pertama untuk rukun Islam ni, ialah bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Dia. Tiada yang berkuasa melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa. Tiada yang boleh memberi manfaat kecuali Allah sahaja yang memberi manfaat. Tiada yang boleh beri mudarat kecuali kemudaratan itu datangnya daripada Allah, Tuhan itu sendiri. Yang kita nak faham daripada ayat penyaksian ini ialah kita nak menafikan bila Allah meletakkan perkataan awalnya la dalam bahasa Arab bermaksud tidak, penafian terhadap tiada Tuhan. Maksudnya tiada kuasa, tiada sesiapa, tiada apa-apa, tiada yang lain melainkan Dia sahaja yang memberi segala-galanya, yang menentukan apa sahaja. Dengan izinnya lah perkara itu berlaku, dan perkara itu berlaku datang daripada kehendak Tuhan itu sendiri. So
perkara ini perlu diulang. Kenapa perlu diulang? Saya nak bagi tahu satu keadaan yang mana kita nak menganalisa. Okay, last class saya pernah sebut tentang level of knowledge. List down, and then we have understanding the meaning, and then we have practical performance, and the next level is analyzing. We want to analyze things. Now I want you to go through this lecture to understand how to analyze from the perspective of ulama. Bila mana ulama melihat tangga ini disusun, pillars ni, rukun ini, dia ada signifikannya, ada keutamaan dan kepentingan di sebalik penyusunan tu. Kenapa ia disusun serupa itu? Dan tentu penyusunan itu ada maksud dan makna yang tersirat selain yang tersurat. Yang tersurat kita nampak turutan sahaja, iaitu syahadah, solat, puasa, zakat dan haji. Sekarang kita nak tengok yang tersirat. Apa yang telah dibincangkan oleh sarjana dalam agama ni. Yang pertama, dia kata tolong lihat daripada bawah. Tolong lihat rukun ini dari bawah, iaitu rukun yang terakhir ialah haji. Yang mana kita dah bincangkan maksud. Okay, saya dah settlekan maksud. You guys pun dah mencari dah maksud setiap pillars kita. Praktikalnya kita kena tahu setiap rukun-rukun tu, yang saya suruh buat rukun solat. Tapi kali ni kita nak analyse dulu kepentingan rukun tu. Okay. Bila haji, kita sebut setiap rukun ini hukum dia wajib. Okay. Nak tambah sikit, kalau bercerita pasal hukum ada 5 yang asas yang kita nak tahu. Yang pertama wajib, sunat, harus, makruh, haram. Dan suka saya untuk you guys tolong ingat setiap hukum ni dalam bentuk turutan juga. Seperti mana kena ingat turutan yang betul dalam rukun Islam, hukum juga kita ingatlah dalam ikut turutan. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Okey. Untuk rukun Islam, apakah hukum menunaikan setiap rukun tadi? Tentu kita letak hukumnya wajib. Okey. Bersyarat. Okay, of course, bersyarat. Untuk menunaikan haji, syarat ialah kewangan dan kesihatan. Kalau English dia panggil, you need to fulfill the requirement of wealth and health. Dia tengok balik, wow, kan? Perkataan tu hanya berubah huruf depan saja, W dengan H. Wealth and health, kewangan dan kesihatan. Cukup syarat kedua-duanya bermaksud kita wajib melakukan haji. Soalan saya, kalau wajib, berapa kali wajib? Berapa kali wajib tunaikan haji jika cukup syaratnya? Baik, saya rasa semua orang tahu. Kalau yang belum tahu, boleh search dulu. Walau bagaimanapun, saya tetap akan bagi jawapannya lah. Okay? If you have search for it, okay, that's good. If you just try to continue listen to my lecture, it's your choice. Okay, still I'm going to answer the own question. Okay, that's normal situation when we are learning. A question arise so that there are something important to bear in mind, that this kind of question need to be answered, and most people need to know the answer for this question. And why we ask question? We want to alert you with something that shows the priority of that question. Contoh, Allah juga tanya dalam Quran. Dan siapa yang masuk kelas saya sebelum ni mungkin perasan, saya ada sebut Quran itu salah satu design method untuk Allah Ta'ala menyampaikan maklumat ialah dengan bertanya soalan. Siapa yang tanya? Tuhan tanya soalan. So bila Tuhan tanya soalan, di sebalik itu pada beberapa ayat Tuhan beri jawapan. Macam juga saya sebut peringkat awal itu berkaitan dengan rukun Islam dan rukun iman ni. Malaikat Jibril tanya soalan. Bukan bermaksud dia tanya soalan tanpa pengetahuan seperti kita. Setengah pada kita tanya soalan sebab kita nak tahu jawapan. Yang mana kita mungkin bela dengan jawab soalan yang kita tanya tadi, kan? Sebab tu kita perlukan jawapan. Okay, in this case saya tanya soalan dan saya akan sertakan dengan jawapan. Cuma kenapa saya tanya? Nak bagi tahu ada kepentingan dalam soalan tu. Kalau kita
mendengar soalan tadi, kita rasa macam, alamak, apa jawapan dia? Maknanya kita kena fokus pada jawapan dia. Okey. Yes, kalau wajib, memang wajib sekali sahaja. Bermaksud, kalau tahun ini kita wajib melakukan haji kerana kita cukup syarat kewangan dan kesihatan, kita pun dah tunaikan haji. Tahun depan, kewangan kita masih stabil, kesihatan kita masih mantap, adakah kita perlu tunaikan haji tahun depan? Kita cukup syarat ni. Malah mungkin kewangan kita lebih besar daripada yang lepas, kesihatan kita makin bertambah daripada yang dulu. Hukum dia hanya sunat untuk tahun berikutnya. Bermaksud wajib melakukan haji hanya sekali. Sekali bila? Sekali seumur hidup. Tolong tulis. Write it down. Once in a lifetime. The obligation to perform pilgrimage as a Muslim throughout this life is only once in our lifetime if we fulfill the requirement of wealth and health. Even the next year coming, we still having the wealth and health even better than the last year, we still only need to perform it once in our lifetime. To the coming years, we have escaped the compulsory of that pillars. Maksudnya, next year kalau pun kita mampu, kita dah terlepas daripada kewajipan haji sebab kita dah buat sekali. Cukup sekali seumur hidup. Itu maksud dia. Okay, get it? Alright. Next, kita nak naik pada tangga yang atas sikit, iaitu tangga yang keempat, which is zakat. Sama juga soalan. Adakah ia wajib? Yes, setiap rukun kita kata dia wajib. Kalau wajib, berapa kali wajib? Of course bersyarat. Kan? Apakah syarat dia? Tentu orang yang perlu melakukan atau menunaikan zakat mempunyai harta. Sebab kita dah bincang dah. Maksud zakat ialah membelanjakan sebahagian berharta diberikan kepada asnaf. Dan kita dah tahu, kita kena ada harta untuk dibelanjakan tadi. Soalan, berapa banyak harta? Ada syaratnya juga. Bukan semua harta yang kita ada perlu dibelanjakan. Dan bukan bermaksud bila kita berharta, terus kita kena keluarkan zakat. Ada syarat jumlah harta tersebut. Kadang-kadang kita mungkin berharta. Dengan satu keperluan yang kita ada, habis harta kita tadi. Kan? So, agama meletakkan syarat. Ada lebihan harta, barulah dikenakan zakat tadi. Apa saja jenis zakat pun. Okay? Alright. Kalau kita mungkin kurang harta, kita yang terima zakat. Kan? Orang yang ada harta, dia keluar zakat, belanjakan harta dia. Orang yang kurang harta, dia pula mungkin terima zakat. So kita pilihlah, kita nak yang mana? Nak yang berharta ke yang kurang tadi? Nak yang memberi ke ataupun yang menerima? Kan? Okay. Cuma yang kita nak bincangkan dalam hal analis ni, kan, analisa ni, kita nak tahu kalau wajib dengan cukup syaratnya, berapa kali kena buat zakat? Siapa yang blur boleh search jawapan dia. Okey, boleh pause kejap lah untuk cari jawapan. Lepas tu datang balik, dengar balik. Okey, siapa nak teruskan? Ini jawapan dia. Wajib menunaikan zakat sekali juga. Cuma lain sikit daripada haji tadi. Kalau haji sekali seumur hidup, yang ni sekali setahun. Write down. If you have the ability to perform zakat, you only obligate to perform it once in a year. The whole 1 year, 12 months, you have collected your wealth, you have enough wealth, you have spent your wealth, and you have balance of the wealth. Syarat zakat ni pun nanti kita boleh bincangkan juga. Ada beberapa pandangan. Ada yang kata semua harta kita kumpulkan, kemudian kita zakatkan. Ada yang kata semua harta kita ada mengikut keperluan kos sara hidup tempatan. Contoh, kita ada gaji 2,000. Patutnya daripada gaji 2,000 tadi, berapa pembelanjaan bulanan kita? Kos harian,
kos mingguan kan. Bila dah kira, okey, sepatutnya seseorang tadi yang hidup di kawasan tersebut berbelanja 1,500 setiap bulan. So 500 balance tu, itu yang dikenakan zakat. Maknanya dah ditetapkan. Okey, tu level kedua. Level pandangan ketiga ialah segala harta yang terdapat kita belanjakan dulu. Ada lebihan baru kita keluarkan zakat. Okey, right. Tu nanti kita bincangkan detail kalau ada soalan timbul Okey. Nak bagi tahu, kalau kita ada harta, kita kena keluarkan zakat. Dalam masa 12 bulan tadi kita kumpulkan, kita pun bayar zakat. Once in a year. Right? Get it? I hope you understand that part. Okay. Continue. The third level, or the third stage. Kita nak pergi atas sikit, which is puasa tadi. Wajib puasa? Wajib. Of course bersyarat. Ada juga kelonggaran rukhsah dalam puasa. Bermaksud bukanlah semua orang wajib menunaikan puasa. Tapi kalau cukup syarat, kita mampu untuk tunaikan puasa, kita kena berpuasa. Soalan, berapa kali puasa? Puasa 1 bulan. Bila? Bulan Ramadan. Wajib berpuasa dalam bulan Ramadan. Maknanya sebulan Ramadan kita kena puasa. Jadi, okey. Dalam hal puasa ni senang nak faham. Cuma nampak tak peningkatan kewajipan pada setiap tangga tingkatan tu? Yang pertama, di bawah sekali haji, sekali seumur hidup. Naik atas sikit, kita jumpa sekali setahun. Naik atas lagi, sebulan. Okey, naik atas lagi, iaitu tunai solat kita. Berapa kali solat? Wajib, cukup syarat, semua kena tunaikan solat. Sehari. Setiap hari. 5 kali pula tu. Macam tu 5 prayers daily. 5 times in a day. Itu maksud dia. Okey, tulis. Cuma bila dekat solat ni, saya dah minta you guys tolong cari info tentang solat. Rukunnya mungkin, dan nanti saya akan bagi tahu detail lagi apa lagi perkara yang berkaitan dengan solat pun kita akan bincangkan juga. Okey. Cuma nak tunjukkan makin lama makin naik, betul? Daripada seumur hidup sekali, naik ke setahun, naik ke sebulan, naik kepada setiap hari. Alright? Alright. Okey. Next one. Tangga yang pertama. Kita dah sampai paling atas sekali, iaitu syahadah. Soalan dia, berapa kali syahadah? Okay. Ramai yang jawab sekali. Betul lah, sebab semua pun kebanyakannya satu. Kan? Satu dalam seumur hidup, satu dalam setahun, 1 bulan, 1 hari. Tapi syahadah satu apa? Adakah sekali? Kalau sekali, dia seolah-olah berlanggaran, berlawanan dengan tingkatan tadi. Sepatutnya kekerapan untuk menunaikan setiap rukun tadi itu nampak makin kerap. Okey, faham Keutamaan setiap rukun itu perlu ditunaikan dalam keadaan yang makin lama makin penting. Makin lama makin kena buat. Daripada seumur hidup kepada setahun, kepada sebulan, kepada sehari. Tapi pada tangga paling atas, adakah ia hanya sekali? Okey. Jawapan lain. Ada kata, kalau macam tu, mungkin setiap solat. Setiap waktu solat betul kita bersyahadah ketika kita menunaikan tahiyat, tasyahud tu, bacaan dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul? Kan? Wajib. Maknanya adakah dia sama macam solat, kewajipan dia? Adakah syahadah sama macam solat? 5 kali juga sehari. Sebab kalau kita buat semayang, kita kena syahadah 5 kali. Kan? Setiap tahiyat akhir yang wajib. Tahiyat awal, sunat sahaja. Dan kalau kita kata ia hanya 5 kali, kenapa tangga pertama dengan tangga kedua sama? Adakah ia sama? Itu persoalan dia. Okay? Alright. Saya akan stop dekat sini video ni.
Sebab saya nak you guys fikir, dan saya akan sambung dalam video yang seterusnya. Okay? Stay tuned. Bye.